Okey, baik. Kita lihat negeri-negeri di Malaysia terdiri daripada 13 buah negeri dan juga wilayah persekutuan. Nampak tak ni? Malaysia terdiri daripada 13 buah negeri. Take note benda ni 13 buah negeri dan juga wilayah persekutuan. Bermakna satu wilayah persekutuan. So total ada 14. Dan unit ini akan membincangkan negeri-negeri di Malaysia. Okey. Iaitu kalau kita lihat daripada atas, okey, yang kecil ini adalah Perlis. Okey, di bawah Perlis ini adalah Kedah. Ni Kedah. Kemudian yang ini Pulau Pinang. Pulau Pinang. So 3 negeri kat atas tu. Kemudian di bahagian bawah ni ada negeri, ni negeri Perak. Kemudian di sini adalah negeri Selangor. Okey, di tengah-tengah ni ada 2 wilayah persekutuan. Di tengah-tengah Selangor ada 2 wilayah persekutuan, iaitu wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga wilayah persekutuan Putrajaya. Kemudian di bawah dia ada negeri Sembilan, di bawah Selangor negeri Sembilan. Kemudian disusuli dengan Melaka. Dan juga di bawah sekali adalah Johor. Dan bila kita naik ke atas, ini adalah negeri Pahang, iaitu negeri yang terbesar di semenanjung Malaysia. Dan kemudian ada negeri Terengganu dan di sini adalah negeri Kelantan. Ini adalah negeri Kelantan. Dan bila kita lihat negeri-negeri ini dan kita lihat juga untuk di Sabah dan Sarawak, kita ada yang paling besar. Negeri yang paling besar di Malaysia ialah Sarawak. Ni Sarawak ni. Dan juga di atas ini adalah negeri Sabah. Ni Sabah. Dan yang kecil ini adalah satu lagi wilayah persekutuan, iaitu wilayah persekutuan Labuan. Ya. So wilayah persekutuan Labuan. Jadi kita ada total 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan. Okey. Baik. Sebelum itu, cikgu nak tanya korang semula okey, ada tak sesiapa kat sini yang di luar daripada Selangor? Siapa kat sini di luar daripada Selangor? Ada tak daripada? Okey, Zaim. Zaim daripada negeri mana, Zaim? Syazvin daripada negeri mana? Terengganu. Zaim Terengganu. Okey, daripada mana? Daripada mana? Syazvin daripada mana? Raid daripada mana? Irham negeri Sembilan. Kelantan. Oh, Syah Aryan Kelantan. Kelantan kat mana, Syah? Dekat Pasir Mas. Pasir Mas. Syah Aryan. Itu salah sebut tu. Kalau Pasir Mas dia tak sebut Pasir Mas. Dia sebut apa? Dia sebut Pasir Mah. Betul? Okey, dia sebut Pasir Mah. Kelantan kak. Kan Kelantan gitu. Usna Zarif daripada Pahang. Ui, Pahang kat mana? Nur Ain Rahmah daripada mana? Raid Perak. Perak kat mana Perak? Perak kat mana? Perak besar tu. Ui, dahsyat korang ni. Temerloh Pahang. Raid Sri Iskandar. Ya, betul. Okey, di Perak. Okey, Nur Ain Rahmah. Johor. Johor kat mana Johor? Johor kat mana tu? Cikgu pun orang Johor juga. Cikgu pun orang Johor juga. Iaitu Johor kat mana tu? Batu Pahat. Oh. Negeri Sembilan Seremban. Ya. Cikgu pun kat Johor juga. Kat mana? California. California. California Johor Bahru. Tu cikgu. Kan lain macam lain macam. Okey. Baik. Kat Sydney. Tapi kat Selangor. Oh, sini kat Selangor. Lain macam. Kau ni tak baik tau, nipu tak baik tau. Okey. Saya Johor kat Simpang Renggam. Okey, baik, bagus. Masya-Allah. Kita semua ni, pelajar-pelajar semua ni bukan di satu negeri tetapi di banyak negeri. Terbaiklah. Kan macam-macam negeri ada. Jadi hari ni kita belajar tentang negeri-negeri yang kita nak pelajari dalam bab yang kedua ini, unit yang kedua. Baik. Mula-mula kita nak tengok nama-nama negeri. Apakah asal usul nama negeri ini? Macam-macam.
Negeri-negeri ni sebenarnya kalau kita lihat, okey, negeri-negeri ni datang daripada banyak nama, iaitu contohnya kita tengok, okey, Perlis. Perlis ni sebenarnya nama Perlis dipercayai berasal daripada perkataan Siam, iaitu Prolowi. Prolowi yang bermaksud kelapa hanyut. Dan nama Perlis juga mungkin dikatakan berasal daripada peroleh. Peroleh itu maknanya miliki, ya, memiliki. Yang dikaitkan dengan peristiwa Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II mengurniakan mandat, mengurniakan kepercayaan, amanah kepada Raja Said Hussein Jamalul Lail kerana membantu Perlis menentang Siam. Okey. Untuk pengetahuan kamu, dulu Perlis ni Kedah punya tau. Dulu Perlis ni Kedah punya. Dan Sultan Ahmad Tajuddin itu adalah Sultan Kedah. Tetapi apabila Raja Hussein Jamalul Lail ini membantu Sultan Kedah menentang Siam dan menang, maka Sultan Ahmad Tajuddin ni dia kata apa? Okey, daerah Perlis ni mu ambil lah. Cakap Kelantan pula. Okey, daerah Perlis ni kamu ambil lah. Jadi diberikan kepada Raja Said Hussein Jamalul Lail. Sebab itu Raja Said Hussein Jamalul Lail menubuhkan negeri baru, dinamakan Perlis ataupun Perlis. Jadi Siam tu kat mana cikgu? Siapa tahu Siam tu sebenarnya apa? Negara mana Siam tu sebenarnya? Thailand. Ya, Siam itu sebenarnya adalah merujuk kepada Thailand sekarang ni. Thailand, sawadikap, kangkung krab, ikan kerapu, ikan siakap. Jadi itulah dia. Okey, itulah dia, iaitu berkaitan dengan Siam. Baik. So itu asal usul nama Perlis. Yang kedua kita nak tengok iaitu negeri Kedah. Kedah ni sebenarnya dikatakan berasal daripada perkataan kedah. Kedah iaitu bermaksud perangkap gajah. Perangkap gajah cikgu. Ya. Dulu-dulu, zaman dulu, orang-orang Melayu pergi mana-mana naik gajah. Dia tak ada kereta, tak ada motor, semua naik gajah. Naik gajah tunggang di belakang tau. Sebab itu rumah-rumah orang dulu-dulu tinggi-tinggi. Rumah orang dulu-dulu tinggi-tinggi tau. Rumah kayu, tiang dia tinggi. Kemudian dekat atas tu, dia tak ada tangga, dia guna pintu je. Lepas tu orang tanya, macam mana orang nak naik atas rumah ni? Sebab rumahnya tinggi, lepas tu tak ada tangga. Dia orang rupanya naik gajah, gajah tu akan berhenti tepi rumah dan dia akan lompat masuk ke dalam rumah tu. Sebab orang iya. Orang dulu-dulu memang dia pandai bela gajah. Okay. Kalau gajah dia tu lari? Gajah tu jinak. Gajah tu jinak. Jadi dia tak lari. Gajah tu jinak dan tak lari. Sekarang ni, okay, ada tak orang Melayu yang bela gajah? Ada dekat zoo tu banyak. Dekat zoo tu adalah. Kan? Tapi kalau ikutkan tak boleh pakai lah. Tapi zaman sekarang orang Melayu dah tak pakai, dah tak guna gajah. Orang Melayu sekarang guna kain pelikat cap gajah. Kain pelikat cap gajah duduk. Tu semua adalah. Okey. Jadi itulah dia berkaitan dengan negeri Kedah. Kedah bermaksud perangkap gajah. Dan terdapat juga pendapat yang mengatakan nama Kedah ni daripada perkataan Arab, Qadah. Qadah yang bermakna cawan atau gelas berkaki. Gelas berkaki maksudnya apa tahu? Ada gelas, kemudian dia ada kaki kat bawah dia. Dia punya tangkai kat bawah. Itu dipanggil Qadah, iaitu cawan atau gelas berkaki yang kerap dijual oleh pedagang Arab di alam Melayu. Manakala tulisan-tulisan Tamil juga mencatatkan, tulisan Tamil kata bahawa Kedah tu sebenarnya berasal daripada nama Kadaram atau juga Kalagam.
Okey. Jadi kalau kita tengok, cikgu, Kedah ni banyak nama lah cikgu. Okey, iaitu Kedah, perangkap gajah. Lepas tu daripada bahasa Arab, Qadah. Kemudian daripada bahasa tulisan Tamil, banyaknya. Okey, asal usul nama Kedah. Kamu tahu sebab apa? Sebab negeri yang mula-mula dibuka di tanah Melayu ini adalah negeri Kedah. Negeri Kedah yang mula-mula muncul jadi dia muncul sama-sama Kau naik. ke? Bukan, dia sama-sama naik dengan tamadun Mesir purba. Zaman piramid tu dibina, masa tu Kedah dah ada. Jadi lama tak lama lah. Memang lama kerajaan Kedah ni. Sejak zaman tamadun Mesir purba yang buat piramid tu dah ada dah Kedah. Memang lama. Jadi sebab itu Kedah ni banyak nama. Sebab ramai orang kenal. Ya. Baik. Itu yang kedua, Kedah. Ada orang Kedah tak kat sini? Ada orang Kedah tak kat sini? Ada orang Kedah? Tak ada? Okey. Orang Kedah lah. Hebat orang Kedah lah. Orang Kedah. Tak ada orang Kedah tak apa. So kita tengok yang ketiga, iaitu Pulau Pinang. Pulau Pinang senang je. Pulau Pinang, nama asal Pulau Pinang ialah Pulau K1. Nama asal dia. Namun begitu, bagi orang Melayu dari Kedah, mereka menggelarnya Tanjung Penaga. Berdasarkan pokok-pokok penaga yang banyak terdapat di pulau ini. Dan nama Pulau Pinang juga dikaitkan dengan buah pinang yang merupakan bahan dagangan penting. Ini pokok pinang. Ni. Okey, kalau korang tengok ini pokok pinang dan inilah buah-buah pinang dia. Ni buah-buah pinang dia. Jadi sebab itu dipanggil Pulau Pinang. Ada orang Pulau Pinang tak kat sini? Ada orang Penang tak kat sini? Ada ke tak ada? Tak ada nah? Orang Penang pun tak ada. Ayah saya orang Penang. Orang Penang bagus. Bagus ya. Orang Penang. Baik. Bagus. Ya, Naufal. Pinang tu boleh makan ke? Boleh. Sebenarnya buah pinang tu orang dulu-dulu buat untuk makan dengan sirih. Buah pinang tu dia akan kopikkan buah dia, kemudian ada biji dia tahu. Biji dia tu nanti akan dipotong-potong, kemudian biji pinang tu akan dimasukkan dengan daun sirih, kemudian masukkan dengan kapur, kemudian dia akan lipat-lipat-lipat, dia gigit. Dia gigit buah pinang. Ya, kapur. Itu dipanggil sirih. Makan sirih. Halal lah. Tu semua buah-buahan, daun-daun lah. Sedap ke? Dia sangat-sangat pahit. Sirih pahit. Tapi nenek-nenek dulu memang makan lah buah pinang tu. Tapi dia untuk kira sebagai apa tahu? Sebagai pembuka bicara. Orang dulu-dulu kalau pergi rumah orang, dia akan, Assalamualaikum, saya datang ni ada hajat. Oh ya ke? Silakan duduk. Nak bercerita ya? Okey, sabar dulu. Dia tak hidangkan air. Dia hidangkan sirih dan juga buah pinang. So sambil-sambil dia borak. Kenapa tu ya? Okey, kenapa datang ni? Okey, dia pun makan. Silakan makan sirih. Silakan makan sirih. Okey, dia dah makan. Okey, baru cerita. Okey. Apa hajat tuan dia datang sini? Nampak tak orang dulu tu? Dia makan sirih itu dengan buah pinang itu sebagai pembuka bicara, bercerita. Jadi orang tu pun datang, orang tu pun makan. Dia kata apa? Saya datang sini sebenarnya nak meminang anak cik yang ada dalam rumah ini. Boleh tak? So itu bila nak memulakan kita kata pinangan. So mereka akan memulakan dengan makan sirih dengan buah pinang itu. So itu satu adat yang dah lama dulu. Tak percaya tanya mak-mak ayah korang. Mesti diorang tahu. Makan sirih tu ya. So itu buah pinang. So itulah asal usul nama. Tapi macam
Tapi apa? Tapi Kenapa dia jadi pembuka bicara? Sebab orang dulu-dulu, kamu kena ingat orang Melayu dulu-dulu dia sangat sopan santun. Jadi kalau dia nak mulakan bercakap sesuatu yang penting, dia akan mulakan dengan hidangan. Hidangan pembuka selera apa? Sirih pinang, pembuka selera. Kemudian baru cerita. Bila dah cerita, baru datang air. Bila dah datang air, minum-minum. Okey, datang makanan. Orang Melayu dulu sangat memuliakan tetamu. Jadi sebab itu, dihidangkan makanan, dihidangkan sirih dulu. Kemudian dia tak cakap straight tau. Dia tak cakap, oh saya nak pinang anak cik, tak ada. Dia berpantun. 2-3 boleh, okey 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari. Mana nak sama anak tuan seorang. Nampak tak? Dia mulakan dengan pantun. Dia pun jawab pantun. Okey, 2-3 kucing berlari. Siapa suruh kucing tu berlari? Contoh. Kan? Jadi dia akan mulakan dengan pantun. So, itu adalah salah satu adat yang memang dah lama orang Melayu buat daripada dulu lagi. Jadi itulah pembuka cerita. Okey. Baik. So itu asal usul Pulau Pinang. Baik. Kemudian kita tengok negeri seterusnya, negeri Perak. Tadi ada orang Perak tadi kan, iaitu daripada Seri Iskandar. Perak ni dikatakan bersempena dengan kilatan. Kilatan ikan di dalam air yang berkilau seperti perak. Ni ikan ni. Dia sebenarnya ikan kelisa sebenarnya tau. Ikan kelisa kat sini. Terdapat juga pandangan yang mengaitkan nama perak dengan warna biji timah. Biji timah ni sejenis bahan yang putih berkilat yang banyak terdapat di negeri itu. Itu negeri Perak. Dan kalau kita lihat Perak ni memang terkenal daripada zaman dahulu dengan biji timah. Biji timah nak buat apa cikgu? Baik, kamu tahu fungsi biji timah nak buat apa? Tu nak buat tin makanan, tin minuman. Tin makanan, tin minuman kamu tu bukan dibuat daripada besi tau. Kalau buat daripada besi dia berkarat. Jadi kena buat daripada timah. Dia lembut dan dia boleh dibentuk dan kemudian dia tidak berkarat. Sebab itu biji dia tak berkarat. Dia sejenis logam tetapi dia boleh dibentuk menjadi bulat, menjadi petak dan juga dia tidak berkarat. Kalau hujan panas pun dia tidak berkarat. Kalau besi dia keras dan kemudian dia boleh berkarat bila hujan panas. So itu kelebihan biji timah. Nampak tak? So itu kelebihan biji timah. Tin makanan, tin minuman ni, tin air Coca-Cola, tin Pepsi, tu semua elemen itu semua adalah daripada biji timah. Dia ada campuran biji timah. Itu kegunaan biji timah, iaitu yang banyak terdapat di negeri Perak. Baik. Kemudian negeri Selangor. Nama Selangor dikatakan bersempena dengan pokok mentagau yang banyak terdapat di Kuala Sungai ketika itu. Pedagang-pedagang yang singgah di Kuala Sungai ini kemudian menyebutnya sebagai Kuala Selangau. Dan akhirnya menjadi Kuala Selangor. Dan nama Selangor juga dikaitkan dengan sejenis serangga iaitu Selangor, iaitu sangor yang banyak terdapat di sungai ketika itu. So juga dikaitkan dengan serangga, juga dikaitkan dengan sejenis pokok iaitu pokok mentagau. Jadi itu yang dikatakan sebagai Selangor. Baik. So kita telah lihat 5 negeri, iaitu kita telah lihat Perlis, kemudian Kedah, Pulau Pinang, kemudian juga Perak dan juga Selangor. Baik.
Negeri seterusnya ialah Negeri Sembilan. Kenapa dipanggil Negeri Sembilan, cikgu? Sebab nama Negeri Sembilan terbentuk daripada gabungan ada 9 buah luwak. Baik, luwak ni sebenarnya ialah merujuk kepada daerah. Dia daerah. Kalau sekarang dipanggil daerah lah. Luwak tu daerah. So ada 9 buah luwak means 9 buah daerah. Dan kalau kita lihat luwak asal ataupun daerah asal ialah Sungai Ujong, Jelebu, Rembau, Johor, Jelai, Ulu Pahang, Naning, Segamat dan juga Kelang. So ini semua adalah dikatakan sebagai 9 buah luwak dan perkataan negeri ini dikatakan berasal daripada perkataan nagari. Okey, iaitu bermaksud wilayah. Bila dia ada 9 buah luwak dalam nagari, sebab itu dipanggil Negeri Sembilan. Dipanggil Negeri Sembilan. Nasib baik ada 9 daerah. Kalau ada 10 luwak, 10 daerah dipanggil negeri apa? Kalau ada 10 dipanggil negeri apa? Negeri? Dari 10 lah. Negeri 10. Kalau ada 11, negeri 11. Nah, kan pelik bunyi dia. Nasib baik negeri 9 tu macam tak pelik lah bunyi dia. Sebab negeri 9. Okay. Seremban kat mana, cikgu? Seremban sebenarnya dalam negeri 9. Dan kalau kamu nak tahu, okay, kalau kita tengok peta ni, mungkin peta ni kecil sangat, tapi sebenarnya kalau kamu nak tengok, okay, kalau kamu perhatikan, sebenarnya, okey, sebahagian daripada Sungai Ujong ni kat sinilah ada Seremban dan kalau kamu tengok dulu daerah ini okey adalah okey Negeri Sembilan. Termasuk Kelang, Kelang pun dulu Negeri Sembilan okey, so dan sini ada Port Dickson. Port Dickson pun memanglah Negeri Sembilan lah. Jadi ini semua merujuk kepada 9 buah daerah yang terdapat di Negeri Sembilan. Itu Kelang keluar. Lepas tu, okey, macam mana boleh jadi Selangor, cikgu? Baik, dia macam ni. Okey, satu masa dulu, perjanjian telah dibuat di antara Sultan Selangor dengan Yang Tuan Besar, di mana mereka exchange, bertukar. Okey, bertukar di mana daerah Kelang itu telah menjadi Selangor punya. Selangor, Kelang Kelang sampai Port Dickson tu dulu Selangor. Dulu Port Dickson tu Selangor tau. Port Dickson tu Selangor. Kemudian Kajang, kemudian juga Semenyih, Bangi, itu semua adalah Negeri Sembilan. Tetapi apabila okey, Sultan dengan Yang Tuan Besar dia exchange, maka okey, Sultan Selangor telah serahkan Port Dickson kepada Negeri Sembilan. Yang Tuan Besar Negeri Sembilan pula, dia bagi Kajang, Beranang dan juga Semenyih, dia bagi kepada Selangor. Sebab itu Kajang, Beranang semua dah jadi Negeri Selangor. Dan Port Dickson menjadi Negeri Sembilan. Dia exchange. Jadi itulah. Okay. Kalau tidak, senang kan? Port Dickson Selangor kan senang. Kan senang kita boleh pergi ke pantai-pantai dia kan. Ya. Betul ke hari tu ada kes Johor nak keluar Malaysia? Oh, Johor nak keluar Malaysia. Memang ada kes macam tu, tapi cikgu tak bagi. Cikgu tak bagi. Okey, sebenarnya memanglah, tapi tak boleh. Tidak boleh sesuka hati nak keluar masuk tak boleh. It's not simply as that lah. Tak boleh simple-simple nak keluar macam tu je. Tak boleh. Dia ada perundangan dia. Tak boleh. Okey. Baik. So kita dah telah lihat Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga kita nak tengok satu lagi iaitu Melaka. Melaka ni senang lah. Okay, mengikut sumber Arab, nama Melaka disebut sebagai Malakat. Yang bermaksud perhimpunan para pedagang, dan nama Melaka juga dikatakan bersempena dengan nama pokok tempat para mesuara berehat ketika menyaksikan kejadian
pelanduk putih kecil menendang anjing pemburuannya. Ini kamu belajar dulu kan masa bila tahun 4 ke tahun 5 belajar tentang Melaka tu yang para mesuara tu? Tahun 4. Ya, okey, iaitu peristiwa di mana anjing para mesuara itu telah ditendang oleh pelanduk kecil. Jadi, para mesuara kata pada pembesar dia, pokok yang better bersandar ni pokok apa ya? Oh, ini adalah pokok Melaka. Jadi sebab itu nama tempat itu dipanggil Melaka. Okey. Baik. Oleh kerana cikgu tahu kamu semua dah macam, aduh, cikgu boring cikgu kan. Okey, tak apa.